Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Adli bin Hasdan, nombor matrik A163279. Pembentangan saya pada hari ini ialah tentang COVID-19 pandemic. Apakah itu COVID-19? Okey. Penyakit COVID-19 ataupun dinamakan coronavirus adalah penyakit berjangkit yang baru ditemui dan dikesan pertama sekali di daerah Wuhan, China. Sebilangan besar orang yang dijangkiti virus COVID-19 akan mengalami kesukaran bernafas, tetapi mereka boleh pulih tanpa memerlukan rawatan khas. Namun begitu, orang yang lebih tua dan mereka yang mempunyai masalah perubatan seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan kronik dan barah cenderung untuk menghidap simptom lebih serius, malah boleh mengundang kematian. Virus COVID-19 boleh tersebar terutamanya melalui titisan air liur atau hidung ketika orang yang dijangkiti batuk atau bersin dan juga melalui sentuh. Jadi adalah penting untuk kita menjaga dan mengamalkan etika pernafasan. Pada waktu ini, tidak ada vaksin atau rawatan khusus untuk COVID-19. Walau bagaimanapun, terdapat banyak ujian klinikal yang sedang dijalankan yang dapat menilai potensi rawatan. WHO akan terus memberikan maklumat yang terkini sebaik sahaja penemuan klinikal tersedia. Bilangan kes di seluruh dunia buat masa ini adalah hampir kepada 8 juta orang. Oleh itu, kita perlulah berhati-hati apabila keluar di tempat awam. Pada virus ini mula dikenali pada awal tahun 2020. Namun begitu, WHO mengisytiharkan coronavirus sebagai pandemik pada 11 Mac. Okey. Soalan pertama adalah impak COVID-19 ke atas Malaysia di sudut pendidikan, perniagaan dan perkhidmatan. Impak COVID-19 ke atas Malaysia di sudut pendidikan, perniagaan dan perkhidmatan. Okey, soalan pertama. Poin pertama, maafkan saya. Impak pendidikan. Sistem pendidikan yang terkesan akibat dari pandemik ini ialah sistem pengurusan IPT, sistem pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi. Sektor ini sedang mengalami proses adaptasi seiring dengan impak COVID-19. Pertama sekali, berlaku dalam sejarah, kuliah terpaksa ditangguhkan dalam tempoh yang agak lama manakala pensyarah dan staf universiti diminta untuk bekerja dari rumah. Cara bekerja atas talian mungkin boleh menggantikan cara bekerja secara konvensional. Perkembangan ini sudah tentu tidak boleh banyak menjimatkan kos operasi universiti dengan budaya kerja baharu tanpa perlu banyak pergerakan fizikal. Sistem pengajaran dan pembelajaran pula yang secara bersemuka akan ditangguhkan dan digantikan dengan pembelajaran maya. Namun begitu, ada yang meragui keberkesanan pembelajaran secara maya. Hal ini kerana terdapat jurang digital di antara pelajar yang duduk di kawasan bandar dan di luar bandar, yang mampu dan juga yang kurang mampu. Perkara ini dapat diatasi dengan menambah baik fasiliti jalur lebar dan memberi inisiatif kepada pelajar-pelajar miskin. Okey, poin yang kedua, impak kepada perniagaan. Semua permis perniagaan akan ditutup kecuali untuk jualan barangan keperluan harian seperti pasaran awam, kedai runcit dan keperluan asas. Pesanan makanan secara online melalui syarikat penghantaran makanan seperti GrabFood dan juga Foodpanda menjadi semakin popular sejak kebelakangan ini. Pemilik restoran dan warung mendapati peratusan permintaan perkhidmatan penghantaran makanan yang mereka terima melonjak kepada 45% dalam masa seminggu sahaja sejak PKP fasa pertama diumumkan. Jualan atas talian telah menjadi satu norma sewaktu PKP kerana masyarakat lebih selesa membeli barang atas talian berbanding mengambil risiko membeli barang di tempat awam. Untuk impak poin yang terakhir iaitu impak pada perkhidmatan. Pada bulan Februari 2020, Persekutuan Majikan Malaysia MEF telah menganggarkan seramai 100,000 pekerja bakal diberhentikan sekiranya penularan virus COVID-19 berlarutan sehingga penghujung tahun 2020.
Walau bagaimanapun, andaian tersebut disanggah oleh Kementerian Sumber Manusia kerana ia bersifat spekulatif dan tidak mengambil kira pelbagai inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan bagi melindungi kepentingan pekerja. Sebagai contoh, ketegasan KSM dalam memastikan pekerja tidak diberhentikan dan dibayar gaji sepenuhnya sepanjang PKP menimbulkan kegelisahan di kalangan majikan yang melihatnya sebagai tidak adil. Keluhan para majikan ternyata diberi perhatian oleh pihak kerajaan apabila mengumumkan peningkatan subsidi daripada RM600 kepada RM1,200 bagi setiap pekerja. Bagaimana kerajaan boleh membantu meningkatkan penggunaan teknologi dalam ketiga sektor di atas? Pada pendapat saya, perkara yang paling penting yang kerajaan boleh buat untuk membantu meningkatkan teknologi adalah dengan menambah baik hubungan internet di seluruh Malaysia dengan memasang menara telekomunikasi di kawasan pedalaman dan berpenduduk. Hal ini dapat membantu ramai penduduk yang memerlukan hubungan internet. Sebagai contoh, pelajar-pelajar yang mempunyai kelas atas talian dapat menyertai kelas itu tanpa masalah hubungan internet. Pekerja-pekerja juga mampu membuat mesyuarat bersama majikan di rumah masing-masing. Kerajaan juga boleh menyediakan kedai maya yang menjual bahan-bahan keperluan asas. Kedai maya ini adalah hampir sama dengan konsep kedai satu Malaysia di mana barang-barangnya disubsidi oleh kerajaan menghasilkan produk yang lebih murah. Hal ini bukan sahaja dapat membantu golongan miskin tetapi orang yang sudah berusia dan tidak mampu untuk pergi sendiri membeli barang tersebut. Kesimpulannya, penyebaran coronavirus telah mengubah banyak norma-norma hidup yang sudah kita terbiasa sebelum ini. Pengadaptasian orang-orang awam terhadap norma ini menunjukkan bahawa manusia boleh berubah untuk kebaikan bersama. Teknologi maklumat yang membuktikan kebergunaannya dengan pelbagai aplikasi telefon bimbit. Teknologi tersebut dapat mengurangkan kesan buruk PKP akibat tidak dapat keluar dari rumah kerana masyarakat boleh hanya membuat pesanan melalui atas talian saja. Akhir sekali, rakyat Malaysia perlulah mengembleng tenaga untuk mengatasi wabak ini agar kita dapat kembalikan hidup seperti biasa.